lain ni. Kenapa baru berapa orang je yang masuk? Saya terkeluar tadi, saya ter-remove semua orang ke? Rasa macam tak. Ain kongsi dengan siapa tadi? Ain kongsi dengan Khairunisa, Ani Suhaili dengan Afia. Kami 1, 2, 3, 4. 4 orang kat sini tu. Admin. Type semula sebab saya terkeluar, so message tu hilang tadi. Saya Hantar. tak dalam grup WhatsApp boleh ni? Boleh? Okay. Alright, thank you. Okay, so boleh saya mulakan kelas? Dah 12:04 dah, walaupun ramai lagi yang tak masuk. Ramai? Cukup dah kot? Tu kurang seorang dua orang lagi. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. So first of all, saya minta maaf sebab kelas kita online lagi sekali sebab saya on leave again sama macam minggu lepas. So yang mudahnya kita guna online lah daripada nak kena ganti-ganti kelas kan. Alright, so untuk kelas hari ni kita akan sambung apa pun yang kita buat semalam. But before that, untuk yang beragama Islam, sila baca doa dahulu. Dah habis baca doa, please let me know. Okay, thank you Nadia. Sekejap saya tengah ambil attendance. Okay. Kalau dengar bunyi macam bising sikit, sorry sebab memang saya tak boleh buat apa dah dengan bunyi tu. Alright, so untuk kelas hari ni, semalam kita stop sehingga soalan nombor 6 kan, 6B1. So hari ni saya nak sambung, tapi before saya sambung dengan the rest of the question, saya lompat pergi soalan 11. Saya perasan ada dah yang listkan soalan untuk saya bincang, soalan 8 tak silap saya. Okay, kita tengok soalan 11 dahulu kerana soalan 11 ni pattern dia sama je macam soalan 6B1 yang kita bincang semalam. So if you take a look here, you are given untuk 11A, given the determinant of a 3 by 3 matrix here, yang mana elemennya adalah 2, 1, 4, 5, -1, 3, 7, 5, 6. Kita dah tahu, dah diberitahu determinantnya adalah 77. So bila dah diberitahu determinant 77, baca dekat soalan tu memang dia akan mention tentang kena guna properties of determinant. So you like it or not, you kena guna jugalah. Yang mana now kita ada determinant seperti yang diberi. Untuk A1, kita diminta untuk evaluate the determinant of 257. Okay, and then kita ada 1, -1. Wah, kenapa dia buat hal? 1, -1, 5. And then kita ada 4, 3, 6. So dia minta kita evaluate determinant ini, jadi menggunakan cara yang lebih kurang sama macam semalam. Apa yang kita perlu buat? First of all, kita kena buat apa? Apa yang kita perlu gunakan di sini? Properties of determinant yang mana satu? Cuba compare apa yang kita ada di sini. Saya ambil ni je lah. 1, -1.
5. Compare dengan determinant yang dah diberi nilai. Kita tahu satu dalam bentuk row, lagi satu dalam bentuk column. So kena guna properties of determinant yang mana? Yang mana? H2T3. Kita akan transposekan, betul tak? Sebab kita tahu only by transposing the matrix then kita boleh interchange daripada row menjadi column, daripada column menjadi row. So bila awak transposekan, apa yang awak akan dapat adalah 2, 5, 7 dalam bentuk column, 1, negatif 1, 5 column, and then 4, 3, 6. So bila awak dapat macam ni, tengok balik dah sama ke belum dengan determinant yang diberi, the given determinant. So jawapannya dah sama. Jadi kita boleh terus evaluate, kita tahu nilai dia mesti sama dengan determinant yang diberi tadi iaitu 77. Okay. So untuk soalan yang kedua, A2, awak diberi determinant of 2, 4, 1. Lepas tu kita ada 5, 3, negative 1 and then 7, 6, 5. So di sini apa yang kita kena guna? Properties yang mana satu? Which properties of determinant yang kita perlu guna? Properties of determinant yang mana satu? Kalau tak ingat nombor sekalipun takkan tak ingat apa propertiesnya. Nota ada kan depan mata semua orang. H2T3. Ya. Tukar kolom. Ya, kita akan interchange any two rows atau any two column. So properties dia kata bila kita interchange, tukarkan row dengan row atau column dengan column, apa yang kita akan dapat adalah determinant mesti darab dengan negatif Negatif 1. Ya, thank you. Okay, so kita akan tukarkan kolom atau row yang mana satu. Cubalah compare. Alright, so kalau tengok kat sini 1, negatif 1, 5 dalam bentuk kolom ni patutnya kolom kedua. Okay, 4, 3, 6 ni patutnya kolom yang ketiga. So kita tukarkan balik sahaja. Ni pergi sini, yang ni akan pergi sini, awak akan dapat. Now the determinant is 2, 5, 7, 4, 1, negatif 1, 5 dan 4, 3, 6. That is the given determinant. So kita terus dapat jawapannya adalah negatif 1 darab 77 and hence the answer is negative 77. Okay, the same thing happen for question A3 yang mana untuk soalan A3 kalau awak perhatikan determinant yang diminta untuk awak cari lebih kurang macam soalan A2 bezanya dia tukarkan row dengan row. Row 2 dengan row 3 ditukarkan tempat. Berbeza dengan soalan A2, kita tukarkan kolom. So, kita guna properties yang sama. Alright, so using the same properties, these two rows are interchanged. Jadi, apa yang kita tahu adalah kita punya determinant akan darab dengan negatif 1. So, negative 1 and then tukarkan balik, dapat 2, 1, 4, 5, negatif 1, 3 and 7, 5, 6. So bila awak tukar macam ni dapat jawapan tetap negatif 77. Sama macam soalan A2 tadi. Alright, so look at question 11B. So untuk 11B masih lagi property of determinant sebab tu saya bincang terus. So awak diminta untuk evaluate the determinant of, okay, diberi di sini 2A, 2D, 2G. And then kita ada B, E dan H. Lepas tu 3C, 3F dan 3I. So untuk kita evaluate determinant ini, kita perlu gunakan given determinant yang mana kita diberitahu determinant of A, B, C, D, E, F, G, H, I mesti sama dengan 10. So apa yang kita perlu buat? First one, properties mana yang kita guna? Which properties do we use? Properties mana?
The scalar one. Hmm? Yang ada nombor kat depan tu. Yang ada nombor kat depan? Alright, thank you. So awak boleh guna mana-mana yang awak suka. So first saya rasa saya faham yang betul dah ni. Ni kawan kita cakap ni kan, betul tak? 2D, 2A, 2D, 2G dengan 3C, 3F, 3I ada nombor kat situ, so that is a skala. Cuma bezanya untuk row 1 now skala kita adalah 2. Untuk row 3 skala kita adalah 3. So you have 2 different skala. Kalau nak selamat buat 1/1. Betul tak itu yang awak maksudkan? betul. Okay, so taking out the first skala, K sama dengan 2. Ingat dia kata if any row atau column elemennya didarabkan dengan skala K, then what you have adalah your determinant is going to be K times your given determinant. So kita keluarkan dulu skala yang pertama 2 and then determinant awak akan jadi A, D, G, B, E, H dan 3C, 3F dan 3I. Selepas itu keluarkan pula skala daripada row yang ketiga, awak akan dapat 2 darab 3 lah. 2 jangan kacau, biarkan kat depan. Keluarkan 3, yang tinggal adalah A, D, G, B, E, H dan C, F dan I. Selepas itu apa yang kita boleh buat? Kita guna properties yang mana untuk samakan dia dengan determinant yang dah diberi ni tadi? Transpose. Yes, we are going to transpose that. So awak akan dapat this is just the same. Okay, tak ada darab apa-apa lagi. So dia akan jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. So kita tahu nilai determinan yang belakang tu mesti 10. So darab je lah. 2 darab 3 darab dengan 10. Jadi jawapan kita adalah 60. Okay, so jelas dari segi penggunaan properties of determinant. Boleh nampak flow macam mana kita buat. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, so boleh saya teruskan dengan soalan seterusnya iaitu soalan 6. Saya patah balik pada soalan 6 sebab semalam baru 6B1 kan. So kita nak proceed dengan 6B2. So sebelum kita masuk 6B2, soalan 6B2 dan seterusnya, dia dah masuk pada 4.3. So for 4.3, what you learn was how to find the inverse of a matrix. So ada berapa cara yang awak belajar? Kita ada 3 cara The first one adalah using adjoint method. So yang ni tak ada benda baru. Benda barunya adalah cofactor je lah. Tapi selebihnya benda yang sama. Yang mana to find A inverse, you are going to use the formula 1 over determinant of A darab dengan adjoint of matrix A. So if you go back to whatever you have learned in school, this is just the same dengan 2/2 yang mana formula untuk A inverse adalah 1 over AD minus BC didarabkan dengan DA negatif B negatif C. Okay, yang mana you should know adjoint A yang kita belajar sekarang yang mana is equal to cofactor transpose is this one. This is your adjoint A. Cuma untuk 2/2 di sekolah you terus diberi formula, dia kata hafal je benda ni, guna je benda ni. And one more adalah kita punya determinant. Untuk 2/2 betul lah kan determinantnya adalah AD tolak BC. Okay, so cara yang kedua yang anda belajar adalah menggunakan properties. So properties apa? Properties yang kita ada yang mana A darab B is equal to K times I. Yang mana I is our identity. Tak kisahlah berapa order of your matrix. So properties ini mengatakan sekiranya K sama dengan 1, you akan ada AB is equal to identity. So bila awak darabkan matrix A dengan matrix B, you get an identity matrix. Dari situ conclusion yang kita dapat adalah A is the inverse of matrix B. And sama juga B mesti inverse of matrix A. Maksudnya they are inverse of each other lah. Okay, so itu adalah konsep properties. So bila awak ada AB sama dengan I, dia simple. Kita terus tahu. One adalah inverse of the other. Tetapi bila you ada AB is equal to KI, apa yang kita kena guna adalah, let's say saya nak cari A inverse, you are going to have to multiply with A inverse. So A inverse darab dengan A darab dengan B.
Okay, di sebelah kanan saya akan dapat K darab dengan A inverse darab dengan I. So yang ni you kena ingat You kena ingat kenapa? Sebab bila you darabkan A inverse tak boleh letak sesuka hati Kalau you tengok apa yang saya buat ni. A inverse saya darabkan di sebelah kiri sebab saya nak dia duduk betul-betul sebelah A. So di sebelah kanan pun dia mesti duduk sebelah kiri matrix. So matrix yang kita ada adalah I. So A inverse mesti duduk sebelah kiri dia. Okay, awak tak boleh tulis nak darab dengan A inverse jadi A, B, A inverse. Tak boleh Sebab apa? Sebab A darab B darab A inverse takkan simplify A dengan A inverse tu. Dia mesti duduk sebelah-sebelah baru dia akan simplify. Maksudnya kalau awak nak letak matrixnya sebelah B, then itu adalah mencari B inverse lah. So AB darab B inverse, sebelah kanan K is a scalar, I darab dengan B inverse. Okay? Sampai situ jelas? Kena ingat kedudukan pendaraban matriks tu dia lain sikit daripada nombor biasa. So yang ni yang pelajar selalu careless. Okay, yang seterusnya yang ketiga awak belajar untuk cari inverse menggunakan ERO. So untuk ERO kita akan start with AI. Okay, this is an augmented matrix and then jalankan proses ERO yang mana melibatkan kita tambah tolak ataupun kita darabkan mana-mana row dengan skala and then kita tambah tolak dengan row yang lain untuk kita reducekan dia. So end up awak akan dapat I berada di sebelah kiri, di sebelah kanan akan dapat A inverse. Okay, so itu 3 konsep yang awak dah belajar dalam kuliah. Okay, so tengok soalan 6B2. Untuk soalan 6B2, di sini awak diberi given the equation A square minus 4A is equal to 5I, where I is a 3 by 3 identity matrix. Show that A is equal to 2 and B is equal to 1. So yang ni adalah sambungan soalan semalam yang mana ini matrix A kita ada A dan B, yang mana A dan B adalah constant. Dia minta kita buktikan A sama dengan 2, B sama dengan 1. So yang ni nothing new pun. Kita ulang. Excuse me. Kita ulang benda yang sama macam soalan 4. Okay, so apa yang kita buat adalah saya jawab ke atas ni Saya tak scroll turun bawah semula lah. Okay, so 6B2. Awak diberi equation A square minus 4A mesti sama dengan 5 kali identity. So sebelum awak boleh proceed, awak kena cari dululah A square itu apa. So A square tu awak boleh darabkan dahulu menggunakan table yang mana A square adalah A darab A. So if you use your table, you are going to get something like this. Make sure you use your ruler Jangan buat macam saya freehand. Okay, so write your matrix A dan A. A yang ni turun bawah. Mana pen saya? Mayo. Untuk buku. Okay, dengar tak suara saya? Dengar Miss. Okay, sorry. Laptop saya hang tadi. Okay, so sambung balik. Kejap.
Okay, so sambung balik. Kita buat pendarapan A dengan A dahulu. So matrix A kita adalah kat sini dalam bentuk row. So 1A2 and then 212, di sini 22B. And then untuk bentuk kolom 122, A12 dan 22B. So dari sini awak just kena darabkan sahaja. Darabkanlah, awak akan dapat 1 tambah 2A tambah 4 and then A tambah 4. 2 tambah 2A tambah 2B and then 2 tambah 2 tambah 4 so dapat 8 and then kat sini awak dapat 2A tambah 1 tambah 4, 4 tambah 2 tambah 2B, 2 tambah 4 tambah 2B, 2A tambah 2 tambah 2B dan last kali dapat 8 tambah B kuasa 2. Okay, so please write back whatever A square yang you dapat. So A square kita adalah dalam bentuk in term of A dan B lah. Jadi awak akan dapat di sini adalah 5 tambah 2A and then A tambah A adalah 2A. So 2A tambah 4. Lepas tu kita ada 2A tambah 2B tambah 2. 8, 5 tambah 2A. Lepas tu saya ada 6 tambah 2B. Lepas tu 6 tambah 2B, 2A tambah 2B tambah 2 dan 8 tambah B kuasa 2. So apa yang saya dapat di sini adalah untuk A kuasa 2 Jadi apa yang kita akan buat adalah we are going to put this into the equation. So equation yang diberi tadi adalah dalam bentuk A kuasa 2 mesti tolakkan dengan 4 darab A, betul tak? So kita salin balik lah. A kita apa? A kita adalah 1A2, 212, 22B. Lepas tu dia mesti sama dengan 5 kali identity. So 5 kali identity kita 100, 010 dan 001. So daripada sini apa yang kita akan buat adalah to show that A is equal to 2 and B is equal to 1, kita perlu compare. So kita nak compare siapa? Awak kena compare compare dengan corresponding element lah. Okay, so janganlah ambil yang ada B square, ambil yang ada AB. Sebolehnya cari yang mudah. Jangan ambil nombor juga. Okay, so saya akan ambil yang tengah-tengah ni. Okay, so dari situ bila saya compare, apa yang saya akan dapat adalah 5 tambah 2A tolakkan dengan 4 mesti sama dengan 5. So saya dapat 5 tolak 4 adalah 1. So 1 tambah 2A adalah 5. So 2A mesti sama dengan 4. Jadi kita dapat A sama dengan 2. So bila dah dapat A sama dengan 2, nak compare B pula, jangan ambil yang B kuasa 2 ni. Menyusahkan diri sendiri. So cari sebolehnya yang ada kosong. So carilah yang mana yang ada kosong. Saya ambil yang 6 tambah 2B ni. So kita ambil di situ, kita dapat sebelah kanan dia mesti kosong. So 6 tambah 2B tolak 8 mesti sama dengan kosong. Jadi kita dapat 2B tolak 2 sama dengan kosong. 2B mesti sama dengan 2. So B sama dengan 1. Jadi saya telah pun buktikan. Alright, selepas kita buktikan benda tu, now apa yang kita kena buat adalah kita perlu cari A inverse, betul tak? Baca balik soalan dia, kata hence find A inverse. So hence kita kat situ untuk kita mencari A inverse, apa yang kita kena buat untuk cari A inverse? Macam mana nak cari A inverse di sini? Macam nak cari A inverse? Macam nak cari A inverse? H2T3. Apa dia? Satu per determinant A join A. Tak jelas Ulang balik.
1 per determinant A adjoint A. Okay, awak kata kita guna 1 per determinant A darab dengan adjoint A. So apa yang jadi, memang soalan tak ada sebut kena guna method yang mana kita ada 3 method. Awak dah belajar tadi kan, saya dah senaraikan. Tetapi macam saya cakap, saya sebelum saya bincang tadi saya ada mention, ini adalah soalan yang kena guna properties. So kalau awak nak buat guna adjoint method, boleh. Cuma jalan kerja awak tu jadi panjang lah. Kena cari dulu adjoint, lepas tu kena cari determinant, lepas tu kena masuk pula dalam formula, kira-kira baru dapat kita punya inverse. Okay, and di sini dia ada kata hence, maksudnya daripada jawapan yang awak dapat ni tadi, A dan B, gunakan balik and obviously awak kena guna equation yang diberi. So menggunakan properties, just like how saya cakap penting belah mana awak kena darab dengan A inverse. Di sini pun sama, kita nak A inverse. Equation ni tak ada A inverse. Jadi apa yang awak perlu buat adalah kita kena wujudkan A inverse. Untuk saya wujudkan A inverse di sini, saya perlu darab kiri dan kanan dengan A inverse. So where should I put my A inverse? So pendaraban matrix ni tak adalah 100% berbeza sangat dari pendaraban nombor biasa. Apa yang kita perlu buat adalah, ingat di sini kita ada A, semua ada A tu. A square ada A, 4A pun ada A. Di sebelah kanan tak ada A langsung. So apa yang kita akan buat adalah, I'm going to take the whole thing, sebelah kiri, saya akan darabkan dengan A inverse. In this case, saya choose untuk darabkan A inverse di sebelah kiri lah. Sebelah kiri sebutan yang dah ada tu. Okay, so sama juga di sebelah kanan. Macam saya cakap masa saya recap balik konsep yang awak belajar. Kita perlu darabkan dengan A inverse tapi tempat dia special. Awak tak boleh sebelah kiri letak A inverse tu dekat kiri term. Tiba-tiba kat sini nak letak A inverse sebelah luar. Tak boleh. Dia mesti duduk sebelah dalam juga. Okay, so bila awak buat macam ni, dia akan jadi seolah-olah awak darab A inverse tu dengan setiap term, yang mana A inverse darab dengan A square, awak akan dapat macam ni. Okay, lepas tu tolakkan dengan 4 tu adalah skala sahaja. So, sebab 4 tu adalah skala, kita boleh letak 4 kat luar and then A inverse darab dengan A. Sebelah kanan 5 tu skala, so kita boleh darab A inverse dengan identity matrix. Sampai setakat tu boleh follow Boleh follow? Boleh. Okay, apa tujuan kita darab dengan A inverse dekat sebelah A? Tujuannya adalah sebab kita tahu matrix A didarabkan dengan dia punya inverse sendiri, awak mesti dapat identity matrix. Konsep dia lebih kurang macam 2 darab dengan 2 kuasa negatif 1. Jawapan awak dapat 1, betul tak? So identity berfungsi lebih kurang macam 1 lah, cuma dalam bentuk matrix. So bila you darabkan A inverse dengan A di sini, what you get adalah identity. Okay, di sini juga you dapat identity dan di sini dia wujudkan A inverse. So simplify di situ, you are going to get identity darab dengan A, tolak 4 darab identity, mesti bersamaan dengan 5 kali A inverse. Okay, so apa yang kita buat di sini adalah proses menyelesaikan dan mencari A inverse tanpa perlu saya cari cofactor, tanpa perlu saya cari adjoint, hanya dengan menggunakan matrix A dan matrix identity sahaja. Okay, so dari sini ingat soalan minta A inverse. Dah ada kat sini A inverse. So 5 tu kita tak nak. Apa yang kita buat dengan 5 tu? 5 tu kita hantar ke sebelah kiri. So this is just a number. Bila hantar ke sebelah kiri, dia mesti jadi 1 per 5. Darab dengan identity darab A, darab dengan matrix A, dia akan jadi A sahaja. Tolakkan dengan 4 darab identity. Itu adalah A inverse kita. So now dah ada perhubungan antara matrix A inverse dengan matrix A dan identity. Boleh tak kita cari A inverse? Jawapannya boleh. So A inverse is equal to 1 per 5 kekal. Okay, so 1 per 5 darab dengan matrix A. Matrix A saya tadi apa? Ni yang ke atas. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Lepas tu tolakkan pula dengan 1 per 5 darab 4, dia akan jadi 4 per 5. Darab dengan identity saya masih 100,
010 dan 001. Dah dapat macam tu, boleh tak kita selesaikan? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Betul tak? So kalau awak nak mudah, sebenarnya 1/5 ni letak kat luar pun tak apa. 1/5 lepas tu buka kurungan yang sangat besar. Kat sini kita letak 4. Maksudnya awak kena kira yang dalam kurungan besar tu dululah. Yang mana you are going to get, this is equal to 1/5 didarabkan dengan, okay, so kira kat dalam awak akan dapat hasil tolak dua matriks itu bersamaan dengan 1 tolak 4 dapat -3, 2 tolak 0 dapat 2, 2, 2 -3, 2, 2, 2 -3. Okay, selepas itu kita darabkan pula lah 1/5, awak akan dapat -3/5, 2/5, 2/5, 2/5, -3/5, 2/5, 2/5, 2/5 dan -3/5. Okay, jelas cara nak guna properties? So di sini saya guna properties yang kita tahu, yang mana A darab dengan A inverse atau A inverse darab dengan A, dia mesti jadi sama dengan identity. Ini properties yang saya guna. Okay? Nampak semua? Boleh? Okay ke? Boleh follow semua? So penekanannya adalah di sini yang saya highlightkan ni. Bila you nampak je dia ada bagi equation macam tu, dia ada mention A inverse, dan secara tak langsung dia dah beritahu awak kena juga guna properties. Okay, kecuali lah kalau dia bagi matrix A, dia cuma sebut ni matrix A, cari nilai A sama dengan 2, B sama dengan 1, lepas tu cari A inverse. Dia tak ada bagi equation ni tadi. Kalau tak ada bagi equation, then yes, awak boleh guna adjoin, awak boleh guna ERO, tak ada masalah. Okay, boleh Boleh? Boleh. Okay, so kita tengok soalan nombor 8. Untuk soalan nombor 8, saya diminta untuk bincang. So boleh saya tahu 8 yang mana yang saya kena bincang? A ke B? Kedua-dua. Kelas ni kan yang minta bincang nombor 8 tu. Kaisara minta saya bincang soal nombor 8. 8A ke 8B? Kedua-dua. Lapan B tak apa ni? 8B? 8B. Okay. So, ni konsep saya recap balik konsep. Konsep yang kita belajar menggunakan ERO adalah start dengan augmented matrix yang mana kita gabungkan dua matrix, iaitu matrix A dan matrix identity. Lepas tu buat proses ERO, dia akan masih dalam bentuk augmented matrix, tetapi apa yang awak dapat adalah sebelah kiri jadi identity, sebelah kanan automatically akan reduce menjadi kita punya inverse. Okay, so untuk soalan 8B, tengok soalan 8B. Awak diberi matrix, tak kisahlah matrix A ke B ke, tapi ni teori lah. Sebab tu dia guna term A kat situ. So matrix yang diberi adalah 3, -3, 4. Okay, 2, -3, 4. Lepas tu 0, -1, 1. So bila saya buat augmented matrix, dia mesti ada palang dekat tengah. Tengok sebelah kiri kurungan macam kurungan matrix biasa. Kalau awak buat round bracket pun boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang awak kena hati-hati adalah di tengah. Di tengah tu mesti palang tegak. Dia macam pagar je. Okay, sebelah kanan letak identity 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
1. Okay, letak macam ni. Saya prefer square bracket. So, saya buat square bracket lah. So, tolong bezakan jangan kat tengah ni awak buat bracket pula. Tak boleh. So, dah dapat bentuk macam tu. Now, untuk kita buat ERO, stepnya adalah saya ajar budak, aim kita, ingat, aim kita nak jadikan identity tu ada di sebelah kiri ni. Betul tak? So, untuk awak jadikan identity itu ada di sebelah kiri, saya tak sure dalam kuliah lecturer ajar macam mana. Tapi saya ajar student saya first sekali. Awak mesti wujudkan 1 tu dulu. 1 tu mesti ada. So, jawapan yang paling tepat adalah tengok ni lah, row pertama. Macam mana saya nak jadikan 3 tu mesti 1? Apa yang saya patut buat? Bahagi 3. Okey, kita boleh darab dengan 1/3, betul tak? Kan? Ada tak cara lain untuk saya wujudkan 1 dekat situ? Selain daripada bahagi dengan 3. Ada tak cara lain? Ada ke tak ada? Ada. Tak ada ke ada tu awak jawab? Ada. Ada. So macam mana kita nak wujudkan 1 di situ? Tolak 2. Mana boleh sesuka hati tolak 2 je gitu. Suka hati je. Okay, so awak kena ingat satu lagi yang saya tak ada mention lagi. Proses ERO, apa yang awak boleh dan patut buat. Okay, dalam step ERO ini untuk kita reducekan setiap nilai itu menjadi identity. So, awak hanya boleh darabkan kita punya row dengan skala ataupun constant. Ataupun satu lagi yang awak boleh buat adalah darabkan kita punya row dengan constant. Lepas tu kita tambah atau tolakkan dengan row yang lain. Okay, so nak mudah kita ambil yang 1 tadilah. Ada je cara lain. Caranya adalah saya tak nak confuse, so saya abaikan je. Okay, so cara yang paling mudah yang kawan kita jawab tadilah. So what we are going to do is, I'm going to have row 1 yang baru. So saya guna R1 star. Itu adalah row 1 yang baru saya. Mesti bersamaan dengan row 1 saya yang lama didarabkan dengan 1/3. Laptop saya freeze lagi. Okay. So row 1 yang baru adalah 1/3 darab dengan row 1. So apa yang saya buat di sini adalah saya just darabkan dengan constant. Betul tak? Okay. So bila kita darabkan macam tu, apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Row lain berubah ataupun tidak? Jawapannya tidak So bila row lain tidak berubah, salin. Salin dulu row yang lain. So saya dapat 2 -3 4 palang 0 1 0. Lepas tu 0 -1 1 0 0 1. Itu tidak berubah. Yang berubah saya akan gunakan pen warna biru. So 3 darab 1/3 akan jadi 1. Saya dah capai matlamat saya. Selepas tu -3 darab dengan 1/3 dapat -1. 4 darab 1/3 kita dapat 4/3. Alright. Selepas itu sebelah kanan saya dapat 1 darab 1/3 jadi 1/3 0 0. Nampak yang berubah saya guna pen warna biru. Now saya dah capai matlamat saya. Dia ni mesti 1. Next, apa yang saya kena buat? Rasa-rasa. Kalau row pertama saya berjaya jadikan dia 1, selepas itu apa yang kita perlu buat adalah lihat yang saya highlight warna biru ni. Bila yang atas tu dah jadi 1, saya perlu jadikan bawah dia semua kosong. Okay, so macam mana saya nak jadikan bawah dia kosong? Bawah dia, kalau awak perasan, row ketiga tu dah kosong Yang ni sudah memenuhi syarat. Dah jadi kosong. So yang saya perlu ubah hanyalah row yang ke-2.
So macam mana kita nak ubah row kedua menjadi kosong? How? Macam mana nak ubah row kedua menjadi kosong? So untuk dapatkan row kedua yang baru, apa yang saya perlu buat adalah saya nak dia jadi kosong. So 2 tolak berapa dapat kosong? 2 mesti tolak dengan 2. Betul? Betul semua? Betul tak? Betul. Okay. So what we are going to do is I'm going to take row yang kedua, nilai dia 2, tolak dengan apa? So saya mesti tolakkan ni yang kedua tu. Darabkan row dengan constant, lepas tu tambah atau tolak dengan row yang lain. So di sini row 2 saya tak darab dengan apa-apa, tapi saya tolakkan dengan 2 kali row yang pertama. Okay? Boleh follow kat situ? So apa yang jadi di sini adalah saya dapat operasinya adalah row 2 tolak 2 kali row 1. So pengiraannya kalau awak tengok betul-betul, apa yang saya akan dapat? Pen warna hijau. Cuba tengok yang saya bulatkan warna hijau ni. Dia akan jadi 2 tolak 2 darab 1 lah kan, betul tak? Sebab kat sini 1. So awak akan dapat kosong. Untuk elemen yang seterusnya, apa yang kita akan buat adalah awak hanya perlu ambil sahaja negatif 3 tolakkan dengan 2 kali negatif 1. Okey, maksudnya awak kena baca mengikut ni lah dia punya ni. Sebab saya ambil operasinya melibatkan row 2 dan row 1. So sekali lagi yang lain tidak berubah. So saya lukis dulu, saya tulis dulu row yang lain. Saya ubah row 2, so row 1 akan kekal sama. 1 negatif 1 4/3, sebelah kanan 1/3 kosong kosong. Row yang kedua saya nak ubah, row ketiga kekal sama. 0 negatif 1 1 0 0 1. So row yang kedua kiralah di sini 2 tolak 2 kali 1. So dapat kosong. Oh sorry, pen warna biru. Kosong. Lepas tu negatif 3 tolak 2 kali negatif 1. So negatif 3 tambah 2 kat situ. So dapat negatif 1. 4 tolak. Kat sini untuk next one awak akan dapat 4 ditolakkan dengan 2 darab 4/3. So yang ni tekanlah kalkulator, awak akan dapat 4 tolak 8/3. So dapat jawapan 4/3. Betul tak? Okay, so seterusnya apa yang awak perlu buat adalah kira next one. 0 tolak 2 kali 1/3. So dapat negatif 2/3. 1 tolak 0 dapat 1. 0 tolak 0 dapat 0. So sekarang ni saya telah pun berjaya mengubah di sini 1, di sini 0, di sini 0. Selesai. Next, tengok kolom yang seterusnya. Untuk kolom seterusnya saya perlu buat apa? Saya perlu dapatkan di sini mesti 1. Positif 1 So bila saya nak di situ positif 1, apa yang saya boleh buat? Apa yang saya boleh buat? Macam nak positif kan? Yes, thank you. So row 2 lagi, saya masih ubah row yang kedua. Row kedua yang baru akan jadi sama dengan negatif row 2 yang lama. Okay, so di sini awak tak perlu risau. Sebab tu kita ubah yang depan ni dulu Sebab bila saya ubah dia jadi kosong, kosong darab apa pun dia tetap kosong. So tak ada masalah di situ, tak ada issue. So you are going to get the other rows are going to remain the same. So saya copy dulu yang sama. Row ketiga pun sama. And then saya boleh kira row yang kedua. Bila saya darab semua row kedua dengan negatif 1, so saya akan dapat kosong kekal. Di sini jadi 1, di sini negatif 4/3. Di sini jadi 2/3, di sini negatif 1 dan di sini kekal kosong. Selepas itu saya dah dapat kat sini 1, kat sini 1. Saya kena ubah siapa? Saya kena ubah ni. Dengan ni menjadi kosong. Okay, so kalau dah perasan pattern,
Di sini pun tadi sepatutnya awak nampak tapi saya tunjuk contoh yang kedua. Untuk saya ubah negatif 1 di row pertama dan negatif 1 di row ketiga menjadi kosong, saya akan refer kepada yang saya highlight warna kuning kat tengah-tengah tu. Okay, itu yang saya panggil sebagai pivot. Okay, you are going to refer to this number untuk somehow hilangkan negatif 1 di atas dan di bawah itu. Itu yang buat tadi di sini. Untuk saya hilangkan 2 ni, saya refer 1 yang ke atas tu. Itu pivot saya sebab pada identity dia kat tengah-tengah. Dia sahaja yang ada nilai. Okay, so now untuk saya ubah row 1 akan jadi apa? Row 1 yang baru akan menjadi, macam saya nak hilangkan negatif 1, kaitkan dengan 1. Betul tak? Row 1 tambah row 2. Betul atau tidak? Betul ke tak? Row 1 tambah row 2. Betul. Okay, sama juga row yang ketiga yang baru saya perlu refer pada yang saya bulatkan warna merah tu. So kita dapat row 3 tambah row 2. So saya boleh buat step 2 dalam 1 saya tak sure lecture kuliah buat macam mana. Tapi sebenarnya nak cepat memang kita buat 2 dalam 1. Kalau you boleh ubah 2 row terus, ubah 2 terus lah. Kalau you jenis yang perlu buat slowly and one by one, then buat one by one. Tak ada masalah. Cuma bila one by one tu jadi panjang lah. So di sini saya salin balik yang tidak berubah iaitu row yang kedua lah. Dia remain the same. So 0, 1, negative 4/3 palang 2/3, negative 1, 0. Untuk saya ubah row yang pertama, saya dah cakap tadi row 1 mesti tambah dengan row 2. So tambah 2 ni. 1 tambah 0 jadi 1. Negatif 1 tambah 1 jadi 0. 4/3 tambah negatif 4/3 akan jadi 0. Okay, selepas itu apa yang kita perlu buat adalah kira yang sebelah tu lah. 1/3 tambah 2/3 akan jadi 1. 0 tambah negatif 1 jadi negatif 1. 0 tambah 0 jadi 0. Yang sama berlaku pada row ketiga. Tapi now kita kaitkan row 3 dengan row 2 sahaja. So 0 tambah 0 dapat 0. Negatif 1 tambah 1 dapat 0. And then 1 tambah negatif 4/3. So jadi 1 tolak 1 tolak 4/3 awak dapat negatif 1/3. Okey, sebelah kanan 0 tambah 2/3 dapat 2/3. 0 tolak 1 dapat negatif 1. 1 tolak 0 dapat 1. Sampai setakat tu boleh follow ke saya buat 2 dalam 1 tu? Boleh follow? Seterusnya, apa yang kita akan buat? Kita akan tukar negatif 1/3 dulu. Kenapa? Sebab ingat, kita kena ubah yang 1 dulu, baru ubah yang nak jadikan 0. So di sini saya nak jadikan dia 1, that is the last element of the leading diagonal untuk identity. So macam negatif 1/3 nak jadi positif 1. Saya kena darab dengan Negatif 3. ya, kita akan darab dengan negatif 3 sebab dia negatif 1/3. So negatif 3 row 3, apa yang you akan dapat adalah row 3 je lah yang berubah, yang lain takkan berubah. And lagi satu, harap awak perasan saya buat serentak tapi dua-dua tu proses nak jadikan 0. Awak jangan gabung nak jadikan 1 dengan nak jadikan 0. Jangan. Nanti awak confused dan tersilap kira. So di sini you get 1, 0, 0 kekal. 1, negative 1, 0. And then 0, 1, negative 4/3 kekal. 2/3, negative 1, 0. Yang berubah hanya row ketiga. Negatif 3 darab 0 kekal 0. 0. Di sini akan jadi positif 1. Negatif 3 darab 2/3 dapat negatif 1. Negatif 2. And then awak akan dapat negatif 1 darab negatif 3 jadi positif 3. Dan di sini negatif 3. So selesai di situ. Now semua leading diagonal saya dah jadi 1. Macam mana saya nak hilangkan negatif 4/3? Macam mana saya nak hilangkan negatif 4/3?
darab -3/4. Okay, kita akan darabkan dengan -3/4. Boleh ke? Kalau dah darab dengan -3/4, apa jadi dengan dia ni? Kalau awak just ambil row 2 yang baru sama dengan -3/4 row 2, satu tu akan berubah. Satu tu akan jadi -3/4. So, apa yang kita boleh buat? Jawapannya adalah kita akan ambil. Ingat saya cakap nak ubah -4/3, kita akan refer pada siapa? Pada ni. Okay, biasanya yang nak ubah jadi kosong tu jaranglah awak darab dia je. Yang satu-satu tu je yang kalau perasan saya ubah ni. Nampak tak? Proses dia libatkan dia sahaja. Tapi untuk yang ubah jadi kosong, biasanya kita akan tambah tolak dengan row yang lain. So di sini apa yang saya buat adalah saya ambil row kedua, ditambahkan dengan ditambahkan dengan 4/3 darab row yang ketiga. Kenapa? Sebab kalau awak tengok dekat tempat yang saya highlight tu, row kedua saya 4/3 -4/3 So bila saya tambahkan dengan 4/3 darab row 3 saya 1. So dapat berapa tu? -4/3 tambah 4/3. Dapat kosong, betul? Okay, so affected tak satu kat tengah ni? Tidak, sebab apa? Sebab dia 1 tambah 4/3 darab kosong. So dia tak akan berubah, dia akan remain 1. Sebab tu operasi kita akan libatkan row yang lain. So apa yang perlu buat di sini adalah salin balik row yang tidak berubah. So 1 0 0 palang 1 -1 0. Di sini 0 0 1 -2 3 -3. So kiralah yang ni tekan kalkulator pun tak apa. Awak bayangkan dia ni sebagai X. Lepas tu tekan tambah 4/3 yang R3 tu bayangkan sebagai Y. Maksudnya awak akan ada di sini adalah X, di sini adalah Y. Tekan kalkulator, masukkan X 0, Y 0. Dapat jawapan tetap 0. Masukkan X1, Y 0. Dapat 1. Masukkan X -4/3, Y1. Awak akan dapat 0. Masukkan X 2/3 tambah 4/3 darab dengan -2. Tolong kirakan dapat berapa? Dapat -2, betul tak? Betul atau tidak? Okay. Saya tengok respon lambat sangat. So now kalau tengok saya dah siap kira row yang kedua yang baru. Now saya dah dapat nilai kat situ. Sebelah kanan -2, 3, -4. Sebelah kiri kalau perhatikan betul-betul saya dah dapat exactly identity. Betul tak? So dari situ, daripada teori yang saya dah beritahu awak, bila sebelah kiri tu jadi identity, sebelah kanan mesti A inverse. So saya dapatlah terus tulis jawapan conclusion. A inverse adalah bersamaan dengan salin balik 1 -1 0, -2 3 -4, -2 3 -3. Selesai. Selesai buat ERO. Okay, so tips yang saya ajar student macam tu lah. Awak kena jadikan satu tu satu dulu. Tempat yang mesti satu, ubah dulu jadi satu. And then tempat yang kena jadi kosong, buat kemudian lah selepas awak ubah satu dia tu. So kita akan tengok by column. And saya memang ajar student jadikan yang satu tu sebagai pivot. Once dia dah ada satu kat situ, kita akan jadikan dia sumber rujukan. Dia yang akan bantu kita kosongkan yang lain. Okay, jelas ke cara nak buat ERO? Saya buat slow dah tu saya rasa. Boleh follow? Okay ke? Boleh. Alright.
So kalau you masih tak boleh buat atau masih tak sure, cuba dulu buat latihan. Okay, soalan nombor 8A tu pun you boleh cuba buat, yang mana you boleh check jawapan. Jawapan tu you boleh refer final answer atau you boleh juga refer pada calculator. Tekan calculator, check inverse dia. Betul tak inverse dapat macam ni? Kalau yang ni you check lah, jawapannya saya yakin betul. Okay, sebab saya dah check dah sebelum kelas tadi. So, kalau you masih problem, tak apa. Buat slow-slow, buat satu persatu. Cuma nasihat saya adalah make sure you punya step di sini tidak ada careless mistake. So, bila you ada careless mistake, kan, selain daripada operasi yang you buat kat tepi ni, kalau somewhere dekat dalam matrix you ni, augmented matrix tu ada yang careless, saya tak boleh tolong. Memang kita akan throughout salah lah and you akan tak dapat jawapan. Sebab tu you have to be careful. Kalau perasan saya mengira pun saya try kira dengan berhati-hati. Betul tak? So yang tu sangat penting masa buat ERO. Cuma awak bernasib baik sebab topik ni tak keluar exam. Betul tak? Saya ada hantar kan semalam. Summary untuk apa yang keluar exam, apa yang keluar assignment, apa yang keluar UPS. So kalau awak tengok kat situ, topik 4 tak keluar exam Topik 4 is purely on assignment dan juga UPS. Cuma you still kena tahulah sebab takut sekali keluar kat dalam soalan UPS ke yang objektif dia tanya, oh bila buat ERO macam ni, operasi apa yang kena buat? Operasi apa yang boleh buat? So yang tu memang penting untuk you tahu. Alright, so dah pukul 1 sharp. Saya rasa saya nak endkan kelas setakat itu, boleh?